Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya mengucapkan kepada pendengar Radio IKIM, kita marilah seperti mana tiap-tiap kali saya ingatkan supaya kita teruskan usaha untuk mensyukuri nikmat demi nikmat yang kita sedang kecapi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahimannya memberikan kepada kita berbagai-bagai rahmat. Moga-moga rahmat ini dapat kita bayar dengan segala bentuk ibadat kita. Kita bersyukur kerana Allah bagi kita nikmat iman dan Islam. Nikmat Islam yang Allah bagi ini Islam yang tulen, Islam yang asli, yang bukanlah pada setengah orang dapat juga Islam tapi Islam pada nama. Dapat saja Islam hanya gambaran luaran. Dapat Islam tapi Islam yang tidak tahu tentang apa yang ada di dalam Islam. Nama Islam tapi dia tak tahu. Islam yang tak solat ada. Ada orang dapat Islam tapi Islam yang dia bencikan Islam. Dia mencemuh sahabat-sahabat, dia maki kutuk sahabat-sahabat Nabi yang telah banyak jasa. Maka Islam mereka ni Islam yang memaki hamun sahabat. Ada orang dapat Islam tapi Islam yang terkutuk, Islam yang dilaknat. Seperti mana disebut dalam hadis, Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Jadi kalau dia seorang Islam terima rasuah, dia dilaknat oleh Allah. Jadi Islam yang dilaknat, Islam yang dimurkai, Islam yang dibenci. Kerana kalau dia benci umat Islam, Allah benci dia. Jadi kita nak hari ini mudah-mudahan kita syukur kita bukan dapat Islam hanya rupa ataupun Islam pada nama ataupun Islam kosong, Islam tidak ada isi. Bahkan kita nak Islam kita Islam yang memberi erti, Islam yang dirahmati, Islam yang diberkati, Islam yang dihormati. Ini Islam yang kita nak. Alhamdulillah sampai hari ini kita dapat, bagi mereka yang dapat baca Quran, berzikir, solat berjemaah bagi laki-laki, itulah sebenarnya Islam yang pernah baginda bawa. Dia suka berdakwah, dia suka menginfak harta, dia suka buat baik pada semua orang. Kata Nabi, al-khalqu iyalullah, fa'habul khalqi ilallah anfa'ahum li'ayalihi. Makhluk ni semuanya tak ubah seperti satu keluarga. Dan sebaik-baik keluarga ialah mereka yang membuat manfaat kepada makhluk yang lain. Jadi kita hidup ni, kita tak nak mendatangkan apa-apa yang boleh membawa ancaman. Sebaliknya, membawa suatu yang membawa berkat. Kerana manusia tak boleh lari. Ada zalim, ada yang dizalimi. Ada kaya, ada miskin, ada sihat, ada tua. Ada manusia, Allah jadikan dia menzalimi orang. Seperti Yahudi katakan. Allah jadikan mereka sebagai manusia, umat yang sentiasa dikutuk. Jadi kita minta supaya Allah jadikan kita Islam yang macam mana saya sebut tadi, dirahmati, diberkati, diberikan keamanan, diberikan perlindungan dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang sentiasa bermain dalam fikiran kita, membuatkan kita tak sudah bersyukur terus menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Itu tadi daripada bagi Ustaz Fazli Ayamani yang bakal bersama kita dalam segmen Tahsinul Ibadah ini hingga ke penghujungnya. Dan sudah tentunya kehadiran Ustaz untuk menjawab kemusykilan daripada pendengar yang kiranya ada sebarang kemusykilan berkaitan dengan ibadah, untuk kita mengkaitkan persoalan daripada pendengar melalui talian Facebook dan juga SMS. Dan insyaAllah kita akan bersama pemanggil kita yang pertama muka tirai pertemuan kita pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya beri talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Raihan dari Indonesia lah, dari Sedang. Macam ni, semalam saya kena batu dekat tempat kerja, dekat bangunan. Ngam-ngam dekat ini pergelangan tangan Ustaz. Yeah. Lepas tu macam mana saya nak sembahyang ni, soalnya ini tak boleh kena air kata doktor. Lepas tu bila nak tayamum, telapak tangan yang kiri ni tak boleh ambil debu Ustaz, tak boleh tekan. Biasanya ada luka kan, luka tu jari-jari ni tak boleh tekan langsung. Yang kedua lagi, bila tayamum pakai debu yang dekat cermin tu boleh tak?
Okey. Itu saja, Raihan. Ada lagi Silakan. bila tumak nina bila kita dah sujud, orang kata tumak nina ni diam sebentar setelah bergerak. Bila saya diam, memang saya diam lepas sujud tu, tapi saya langsung baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah kira tumak nina belum, Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi kemusykilan teman kita pertama. Raihan, silakan Ustaz. Taib, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kepada sahabat kita yang tangan dia luka kena batu, kita doakan supaya Allah segera sembuh, dan itu satu kafarah. Kita apa saja yang kena, kadang-kadang kita berjalan tak sedar tersepak batu jatuh, sebenarnya itu satu kafarah. Jangan kita maki batu pula, celaka engkau. Kita kadang-kadang jalan terlanggar tiang, celaka tiang tak, astagfirullahaladzim. Ada kafarah. Bahkan kadang-kadang kita makan tergigit jari, astagfirullah. Benar, ada kafarah dia. Allah buat apa saja ada kafarah. Jadi bila balik pada masalah kita tak boleh nak ambil wuduk, kita kena tengok kedudukan dia. Sekarang ni dipanggil, kaedah dia ialah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang boleh tidak gugur dengan sebab benda tak boleh. Sebagai contoh, sekarang ni dia tak boleh nak ambil wuduk dengan basuh tangan, maka itu tak boleh. Maka dengan sebab tak boleh itu, yang boleh tak digugurkan. Boleh basuh muka, dia kena basuh. Jadi yang mana boleh basuh, yang tak boleh itu digantikan dengan tayamum. Jadi sekarang ni apa perlu dia buat? Pertama sekali, dia ambil wuduk, basuh muka dulu. Basuh muka sempurna, kemudian dia keringkan, ambil tuala, lapkan bagi muka kering, kemudian tayamum. Katakanlah sebelah kanan, sebelah kiri tadi tak boleh nak tekan, guna kanan aja. Dia guna kanan, ataupun dia guna alat macam papan ke, ataupun minta tolong kawan ke. Kadang-kadang kawan banyak, dia minta tolong awak tepuk debu dan sapukan muka saya, tolong awak tepuk debu sapukan tangan saya. Dia kena minta tolong. Jadi tidak menjadi masalah dan tidak jadi sesuatu yang kita kata ego ke. Tak, kita terpaksa minta. Dia wajib minta tolong. Jadi muka dia dah basuh, sekarang ni basuh yang tangan yang tak boleh basuh, dia tayamum. Dia tepuk 2 kali, sama ada langsung dengan tangan kanan dan minta sokongan kawan, sapu muka dengan tangan yang tak boleh basuh tadi. Kemudian dia basuh bahagian yang boleh, dia sapu kepala, basuh kaki. Bermakna dia kena tayamum di tengah-tengah, bukan sebelum, bukan selepas. Kerana masalah yang membuatkan dia kena tayamum ialah tangan. Tangan berada di antara anggota tengah. Kerana wuduk ni dia menuntut kepada tartib. Lepas basuh muka, baru tayamum. Kemudian balik pada masalah debu. Kadang-kadang orang tanya dekat dinding, dekat cermin ada debu, boleh ke? Sebenarnya itu bukan debu. Itu abuk dipanggil. Sebab tu kalau kita letak tangan tertoreh dia, kita tengok tangan kita hitam. Itu bukan. Kerana negara kita, saya nampak kita bukan negara padang pasir. Kalau padang pasir ni memang berdebu saja. Kita adalah debu-debu. Jadi yang dekat dinding, dekat cermin tu semua kotor, hitam. Kita nak debu. Debu yang macam mana? Debu tanah. Kalau kita tepuk, dia naik melayang. Kita tengok lori masuk kampung, dia naik merah je. Itu debu. Dia bukan pasir, dia bukan kapur, tapi debu tanah yang kering, yang naik melayang. Bila kita tepuk, debu tu yang kita guna untuk tayamum. Kemudian balik pada masalah tamakninah dalam sujud. Tamakninah ni kalau kita lihat, dia adalah suatu rukun dalam rukun-rukun solat pada 4 tempat. Pertama pada rukuk, kedua pada i'tidal, ketiga pada sujud, keempat pada duduk antara 2 sujud. Jadi bacaan kita itu tidak menganggapkan bahawa kita telah memutuskan tamakninah. Yang penting tamakninah ialah kalau kita tengok rokok, berhenti yang memutuskan dan memisahkan antara 2 pergerakan. Pergerakan turun untuk rokok dan pergerakan bangun untuk i'tidal. Dua-dua pergerakan ini mesti dipisahkan seketika dengan berhenti. Adapun bacaan tu tak ada masalah. Itu tidak dianggap kita belum berhenti, tak. Tertunduk kita baca je lah. Baca tak baca itu benda sunat. Yang penting
turun dan bangun tu diberhentikan seketika sekadar subhanallah. I'tidal begitu juga. Kita bangun dan kita akan sujud. Bangun dan sujud diberhenti seketika, dengan mana semuanya kembali pada tempat asal. Maknanya belakang kita berdiri tegak, berhenti seketika. Walaupun bergoyang ke, bacaan ke, tak baca ke, berhenti seketika. Jangan terus kita i'tidal dan turun sujud tanpa berhenti. Itu yang dikatakan tamaninah. Dalam sujud kita letak kepala dan bangun, berhenti seketika sekadar subhanallah, maka itu dipanggil tamaninah. Jadi tamaninah ini tidaklah terputus. Kalau dalam kita nak rokok, dalam kita i'tidal, kita sambut dengan bacaan-bacaan tasbih dia, maka itu tidak menjadi masalah. Terima kasih. Itu menjawab soalan pertama daripada pemanggil kita bagi siri kita dalam tahsin ibadah pagi ini, dan juga kembali untuk bersama dengan pendengar kemusykilan yang bakal kita naikkan seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa di sana? Apa tu? Cakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya minta maaf. Saya Rizwan daripada Paguh. Silakan Cik Rizwan. Nak tanya Ustaz, apa tu? Nak buat sunat apa ni, jamak takhir ke jamak Jamak takdim. Jamak takdim ke? Apa tu kalau macam kita daripada rumah pukul 12. So saya nak buat apa jamak takdim tu, apa tu waktu asar nanti boleh ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Balik pada masalah jamak, kita ada takdim, kita ada takhir. Takdim bermakna kita ambil asar buat di waktu zuhur. Takhir bermakna kita lewatkan zuhur, kita buat di waktu asar. Jadi kalau soalan tadi nak buat di waktu asar, maknanya itu nak mentakhirkan. Jadi boleh kita mentakhirkan zuhur ke asar dengan syarat kita mesti keluar daripada kawasan kita, tempat yang kita tinggal. Jangan sampai asar masuk baru keluar. Sedangkan kita tak buat zuhur lagi. Kita ingat nak buat zuhur nanti dalam waktu asar. Sedangkan zuhur waktu masih ada, dah nak habis atau habis, baru kita keluar asar, kita buat, itu tak sah. Itu tak jadi takhir, itu dia jadi qadha. Kita mesti keluar daripada tempat kita di mana waktu zuhur masih ada. Masih ada maksudnya, kalau kita nak solat zuhur sempat tak? Kalau dikira sempat, mana waktu tu masih ada. Maka kalau kita keluar pada waktu itu, maka kita kena niat. Kena jamak takhir ni, syarat dia ialah mesti kita niatkan yang kita nak menjamakkan zuhur di waktu asar. Jadi kita keluar, waktu zuhur ada lagi, kita niat jamak. Kemudian kita berada di tempat mana kita pergi, kemudian kita buatlah jamak takhir. Bila buat jamak takhir, maka yang penting di sini, walaupun tidak lagi menjadi wajib seperti jamak takdim, tapi suatu yang disunat. Kita buat secara bertertib, buat zuhur, kemudian buat asar. Dan buat secara berturut-turut, dahulu zuhur, seterusnya asar. Jadi itu dia punya apa yang dikatakan sebagai jamak takhir. Maka kedudukannya boleh bila kita dalam syarat dia, jangan pula kita sampai ke tempat tuju. Kalau kita dah sampai ke tempat tuju, asar dah masuk katakan, kita keluar daripada tempat kita nak buat jamak takhir, dah sampai. Maka bila dah sampai dan kita nak duduk di sana lebih daripada 3 hari, iaitu 4 hari ke atas, maka kita dah jadi muqim. Bila jadi muqim, solat asar pada waktunya, zuhur dikira qadha, bukan lagi dikira jamak. Terima kasih Ustaz, dan meraihkan kemusykilan pendengar untuk segmen kita ini bersama dengan da'i akhir zaman. Persoalannya berkaitan dengan majlis bacaan Yasin Ustaz. Kalau majlis baca Yasin bacaannya tak ikut tajwid, nak ikut atau tak? Silakan. Taib. Sebenarnya bacaan Yasin memang kita dengar orang baca laju, tapi saya rasa ianya tidaklah sampai kepada tidak menepati tajwid. Kerana tajwid mudah sangat, bukanlah suatu yang sukar untuk kita ikuti. Jadi orang baca laju pun dia ada tajwid, dia ada gunnah dia ada mat dia ada itu ini, hukum tajwid yang tidak menyalahi. Kita kalau tak baca, mungkin
kita duduk kosong, sembang, angan-angan, termenung, tak ada faedah. Bacalah sama. Yang penting kita baca bertajwid. Kalau orang tak bertajwid, itu kita minta supaya kita kalau boleh tegur, kita beritahu awak belajar supaya dapat sempurnakan bacaan. Tapi kita bacalah dengan tajwid. Kita baca bersama. Terutama amalan di Malaysia ialah amalan malam Jumaat. Eloklah daripada kita buat sesuatu yang tak tentu hala. Macam orang malam Jumaat kadang-kadang duduk menonton je. Ada yang duduk kedai makan sampai isyak. Lebih baik kita duduk masjid baca Yasin. Berdoa minta supaya Allah tunaikan hajat-hajat kita. Itu lebih baik pada segalanya. Bacalah Yasin bersama jemaah. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin kembali untuk bersama pendengar kita, talian 036205 1500 pemanggil berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama dengan siapa di talian? Saya Haji Din dari Johor. Tu Haji, silakan. Ustaz, Ana nak bertanya. Ya, saya. Soal tajwid ni. Ya. Iaitu misal kata tahiyat kan rukun daripada rukun sembahyang kan? Ya, saya. Jadi kalau baca tidak ikut tajwid, macam mana tu? Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan baca tak kurang 4 harakat, kurang daripada 4 harakat kan? Mana asyhadu la ilaha illallah sebenarnya. Yang patutnya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada musuh kan? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Jadi kalau tak ikut tajwid, macam mana sembahyang kita tu? Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Balik dalam masalah tajwid, memang kita kata tajwid ni perkara penting, tetapi dia di sana ada juga dipanggil tasydid. Jadi tasydid dia makna 2 huruf yang dibaca 2 ditulis 1. Jadi tasydid kan dia. Kalau tak ada tasydid itu tak sah. Dia tidaklah kepada ada hukum-hukum nun mati ke, ataupun tanwin ke, ataupun min mati ke. Tapi di sana yang penting huruf-huruf keluar pada makhraj yang dikendaki dan menepati segala tasydid-tasydid yang ada. Dia bukanlah suatu yang sukar. Mudah kalau kita belajar dengan kita baca di depan guru, dan setelah guru kita dapati kelulusan bacaan kita tu betul, maka selesai. Dia bukanlah suatu yang seperti bacaan Al-Quran yang kita kena jaga tanwinnya, nun matinya, min matinya, gunnahnya dan sebagainya. Jadi yang penting makhraj dia betul dan tasydid dia betul, maka kita punya tahiyat kita lepas dan lulus insya-Allah. Terima kasih Ustaz, semoga jelas insya-Allah, dan kita akan kembali sejurus selepas ini berrehat seketika dalam segmen Tahsinul Ibadah. Pastikan anda tak ketinggalan untuk bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Jika ketenangan yang dicari, pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga jika pasangan hidup yang dicari, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga jika akan harmoni, panduan hidup yang dicari, hatimu, bersihkanlah dirimu, hiduplah dengan berpandukan. carilah di IKIM FM, pilihan utama anda. Kepada pendengar yang mungkin baru sahaja menemani kita ke udara pada waktu ini, melalui segmen Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan saya lah yang bagi Ustaz Fazli Ali Amani menjawab kemusykilan anda berkaitan dengan ibadah kita, insya-Allah melalui talian dan juga Facebook. Selain dapat kita berikan SMS sebentar lagi, pun kita akan bersama dengan pemanggil kita berikutnya melalui talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa di talian? Saya Syarif dari Uji Ramyo. Cik Syarif, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni tentang kalau kita lupa baca Fatihah, katanya kita boleh baca Fatihah rokok, kemudian kita boleh sawi. Jadi betul? Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
Tapi kalau kita terlupa membaca Al-Fatihah, kita tengok kedudukan orang yang lupa ni, sama ada dia seorang imam atau dia seorang yang solat bersendirian, atau sebaliknya dia sebagai makmum. Kalau kita kata imam, dia terlupa baca Fatihah, dah rokok, katakan dia takbir, baca doa iftitah, dia pergi baca surah, dia rokok. Bila rokok teringat Fatihah tak baca, maka dia kena kembali qiyam dan baca Fatihah. Rokok tadi tak dikira, kerana dia tidak, rokok tidak menepati kehendak, iaitu dia mesti sempurna Fatihah. Kalau dah i'tidal ataupun dah sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, selagi mana dia teringat kata Fatihah tak baca, dia kena bangun semula dan baca Fatihah. Kemudian rokok i'tidal macam biasa. Kalaulah dia tak ingat juga, dah masuk rakaat kedua, baru dia ingat yang rakaat pertama tak baca, maka rakaat kedua ni automatik kita jadikan sebagai rakaat pertama, dan rakaat pertama yang tak ada Fatihah tu dianggap lara. Maka baca Fatihah itu dikira rakaat pertama, dan susulilah dengan rakaat-rakaat berikutnya. Ini kalau kita imam atau kita solat bersendirian. Tapi kalau kita makmum, kita terlupa baca Fatihah. Kadang-kadang kita dengar imam baca, memukau, sedap, asyik, tiba-tiba bila imam rokok baru kita sedar. Kalau sedar kita imam rokok, kita tak baca lagi, maka jangan kita rokok, terus kita baca. Kalau rokok dengan sengaja, batal. Kerana Fatihah adalah sesuatu yang wajib dibaca ke atas setiap imam ataupun makmum, solat fardu ataupun solat sunat. Jadi kalau kita tak baca, terlupa dengan sebab mendengar bacaan imam tadi, imam rokok teringat, jangan rokok, terus baca. Dan kalau kita terlewat pun tidak ada masalah, kita dikira dapat rakaat sekiranya kita tidak ketinggalan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Tapi masalahnya juga, kalau kita ni masbuk, baru masuk takbir, tak sempat nak baca, imam sudah rokok, maka kita terus ikut imam rokok, kita dapat rakaat, imam menanggung Fatihah kita. Itu dia punya kedudukan dia. Maknanya Fatihah ni adalah wajib. Kalau kita dah sampai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baru teringat ada satu-satu rakaat yang kita tak baca Fatihah, maka kita kena sempurnakan balik. Kalau rakaat pertama dilarangkan, rakaat kedua jadi pertama, ketiga jadi kedua, keempat jadi ketiga, tambahkan. Kerana Fatihah adalah sesuatu yang wajib. Imam tak tanggung Fatihah yang wajib. Adapun kalau kita tinggal Fatihah tadi, tak mencukupi kalau hanya nak menampung dengan sujud sahwi. Contohnya dia tak baca Fatihah, tiba-tiba dia nak tampung dengan sujud sahwi, itu tak cukup. Kerana sujud sahwi ni benda sunat, adapun Fatihah ni benda wajib. Dia boleh sujud sahwi kalau dia terlupa tadi. Sebagai contoh, dia terlupa nak baca Fatihah sedangkan dia dah rokok. Bila rokok baru teringat, dia bangun semula baca Fatihah, i'tidal, rokok, i'tidal, dan nanti dia sujud sahwi. Sebab dia telah melakukan sesuatu, kalau sengaja batal, tapi tak sengaja, maka dia sujud sahwi. Jadi kita kata di sini bahawa sujud sahwi tidak cukup untuk menampung rukun-rukun yang ditinggalkan. Dia kena buatkan rukun itu, barulah sempurna solat dia. Saya terima kasih atas pencerahan yang bagi Ustaz. Dan kembali untuk menaikkan kemusykilan kita, Cik Azmi Ibrahim. Persoalannya, setiap hari saya berulang alik dari rumah ke tempat kerja lebih 2 mahalah. Boleh ke saya solat jamak dan qasar setiap hari? Dan sekiranya saya pergi ke masjid dan mendapati solat zuhur baru memula, mana yang lebih afdal Ustaz? Berjemaah atau solat berjemaah zuhur dengan imam, atau saya jamak dan qasar solat zuhur dan asar setelah imam selesai? Silakan Ustaz. Kalau satu orang tiap-tiap hari dia punya perjalanan dia ialah lebih kepada 2 marhalah, macam kita kata driver bas ataupun teksi yang pergi jauh, ataupun pemandu kereta api atau pilot, maka dia boleh tiap-tiap hari dia boleh jamak, dia boleh qasar, dia boleh jamak, dia boleh qasar, tak ada masalah. Tapi macam kalau driver bas mesti keluar daripada kawasan. Kalau kita duduk di Kuala Lumpur ni, kena keluar daripada Kuala Lumpur, kira jarak dia. Cukup 2 marhalah, kita boleh qasar, boleh jamak. Cuma kalau kita sampai di satu masjid dan keadaan kita tidak tergesa-gesa, kita tak akan ketinggalan dengan sesiapa. Kita bebas
Maka di sini kalau kita ikut jemaah tempatan dalam solat yang pertama sebagai contoh zuhur, maka solat kedua kita nak buat kasar, boleh buat kasar. Dan boleh kita buat jamak. Kalau dapat faedah berjemaah, ambil faedah yang pertama untuk solat yang pertama. Yang kedua, kita buat kasar dengan niat jamak kita untuk solat kita. Maka itu boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Jom dapat kita kembali kepada talian kita 0362051500. Pemanggi kita berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa? Saya Fauziah daripada Negeri Sembilan. Dan Fauziah bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, mana lebih afdal Ustaz, kita buat semayang tahiyatul masjid ataupun kita buat solat asar contohnya sebab kita takut tak cukup waktu. Yang kedua soalan saya, solat mestikah mengikut makhraj huruf? Dan soalan yang ketiga, qada solat, adakah perlu membaca zikir-zikir seperti solat biasa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama mengenai dengan kalau kita pergi ke masjid, kita mana nak utama, tahiyatul masjid atau terus solat asar? Kita jawab kalau waktu panjang dan banyak mencukupi untuk kita buat kedua-duanya. Kita sampai masjid, kita buat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu kita solat fardu asar. Kalau waktu banyak, buat tahiyatul masjid. Sebagai hormat masjid, kita ambil wuduk kat luar, kita langkah masuk, buat tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun orang dah habis balik dah, tapi waktu masih panjang. Mungkin masa tu baru pukul 5, 5.30, pukul 6, waktu maghrib ujung dan nak masih awal lagi, buat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian buat fardu asar. Melainkan kalau kita dapati waktu dah memang cukup terhad, yang mana kalau kita nak buat dua-dua tak dapat, satu daripada dua, maka di sini keutamaan asar itu wajib. Kita buat asar, jangan buat sunat. Kerana kalau kita buat sunat, akibatnya waktu habis, maka kita telah berdosa melewatkan solat. Dosa besar. Jadi dengan sebab itu kita buatlah solat asar dulu. Jangan buat tahiyatul masjid. Bahkan tahiyatul masjid secara tidak langsung ada dalam solat asar kita. Itu dia punya kedudukan. Yang kedua, bacaan kita. Bacaan kita pastikan makhraj dia. Makhraj mudah. Kalau kita ikut pengajian tajwid yang ada di kuliah-kuliah di masjid, di surau, ada kuliah tajwid. Kita belajar. Betulkan sebutan. Kerana orang Melayu ni, saya rasa sebutan dia tak menjadi masalah dengan setengah-setengah negara. Setengah-setengah negara dia tak boleh sebut banyak huruf. Dia tak boleh sebut ain, dia tak boleh sebut qaf, dia tak boleh sebut kaf. Lidah orang Melayu dia boleh sebut. Kadang-kadang sama dengan Arab. Alhamdulillah, sebab itu kita tengok kadang-kadang musabakah orang Melayu pun naik nama dia, kerana bacaan dia tak lari, makhraj dia tak lari. Jadi bolehlah kita kata betulkan makhraj, insya-Allah solat kita sah. Dan akhir sekali mengenai dengan zikir ni, kalau kita buat solat qadha, ada masa kita zikir. Kerana zikir ni dia menjadi satu orang kata satu perkara yang memberikan kita lebih jinak, lebih mesra, lebih manja. Kita duduk di sisi Allah dengan mengingati Allah, maka zikirlah, isilah ruang-ruang yang ada dengan zikir. Kalau bacaan-bacaan, isikanlah dengan segala yang dikehendaki. Tak ada masalah. Terima kasih atas penjelasan yang baik Ustaz. Kembali untuk kemudian berikutnya berkaitan dengan mendengar lagu nasyid seperti doa taubat untuk menambah kekhusyukan. Ini daripada Cik Mujir Asi. Boleh ke tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Sambil solat Ustaz. Masa solat tu. Masa solat. Masa solat dengar, segi dengar ni apa pun boleh dengar. Cuma kita takut nanti hilang tumpuan kita. Macam setengah orang lah, sambil dia solat, TV dibuka kat depan tu. Sambil-sambil dia seimbas, dia tengok TV. Ada orang solat, dia buka radio kuat. Boleh dengar, boleh tengok. Tapi kita nak tanya, kalau dengan dengar tu bolehkah kita khusyuk? Atau dengan kita melihat, apakah kita boleh khusyuk? Takut nanti kekhusyukan kita lagi, yang membuatkan solat kita hanya sesuatu yang kosong, tak ada isi. Tak ada isi. Ini yang kita tak nak. Buat penat letih tapi tak ada pahala. Kita nak ada pahala, ada ganjaran. Kita tutuplah sekejap TV, tutupkanlah sekejap kaset ataupun apa saja, biar kita dengar dengan tumpuan kita, dengan segala perhatian kita dalam solat. Itu lebih baik dan lebih besar lagi.
Terima kasih Ustaz. Dan kita kembali untuk bersama pendengar kita mesti talian waktu ni, insyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello? Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan, bersama dengan Saya nak Ustaz. dapat pencerahan bagaimana Ustaz tadi cakap Islam dia ada yang suka menzalimi. Mungkin saya pun salah satu daripadanya terperinaya. Jadi saya nak dapatkan pencerahan daripada Ustaz. Soalan saya Ustaz, tempoh hari saya ada telefon. Jadi sekarang saya nak tahu lebih lanjut lah. Jadi masalahnya tentang kuluk lah talak ni. Jadi saya tak puas hati tentang hakam ni lah ya. Dia yang meletakkan harganya. Jadi saya tak setuju. Jadi saya dah kemukakan dengan surat, tapi akhirnya dia jawab ini talak wajib. Jadi saya terasa teriniaya lah, macam dizalimi. Jadi macam mana pandangan Ustaz, sama ada gugur atau tidak sah atau tidak perkara kita jawab. Kita mungkin dapat pandangan Ustaz, silakan. Ini soalan memang selalu berulang. Masalah dia saya rasa, insyaAllah, bukan rasalah, yakinlah, majlis-majlis agama di negara kita masih berfungsi dengan baik. Tokoh-tokoh yang dipilih diletak untuk mengisi jawatan-jawatan penting dalam majlis agama adalah orang-orang yang berwibawa. Rujuk dengan mereka. Kalau kita tak puas hati, kita tanya mereka. Kita dapat ruang, dapatkan banyak ruang. Kalau kita rasa terinaya di sini, kita pergilah cari. Ada jalan, ada kelepasan, ada ruang. Jadi saya rasa kita tak berada dalam keadaan macam komunis lah. Terus tak ada suara langsung. Boleh. Saya rasa pergi majlis agama, bincang, jumpa dengan imam, jumpa dengan orang ahli agama. Masalah talak ni bukan majlis agama buat mudah. Hakim pun dia nak turun pun satu-satu keputusan, dia tak akan ambil pandangan sebelah pihak. Jadi kalau ada kekurangan, kita rasa banyak jalan. InsyaAllah, saya yakin pergi majlis agama, dapatkan, insyaAllah tak ada masalah. Itu saya punya jawapan, insyaAllah. Itu hikmah nasihat ni sempat diberikan oleh bagi Ustaz untuk memanggil kita sebentar tadi. Dan kembali untuk kemusykilan ibadah kita bersama dengan Puan Syamsiah Mak Yusof. Soalannya, solat sunat duha biasanya 2 rakaat, yang lebih afdal 4 rakaat. Bolehkah terus dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 rakaat 2 salam, Ustaz? Silakan. Mengenai dengan solat sunat duha, sekurang-kurang 2 rakaat, sepanjang-panjang 12 rakaat, dan seafdalnya 8 rakaat. Kerana baginda sentiasa melazimi diri baginda untuk melakukan 8 rakaat. Afdal 8, bukan 4. Afdal 8. Cuma kaedah pelaksanaan dia. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak buat 8, kalau kita tahu kalau buat 2 tentulah 1 salam. Kalau buat 4, boleh kita buat 4 1 salam. Kalau 8, kalau 12, macam mana? Jadi jawapannya ialah, kalau kita buat 2, 2, 2, itu adalah lebih baik daripada 4 1 salam. Kalau kita nak buat 4 rakaat, buat 2 rakaat, bagi salam. Buat 2 rakaat, bagi salam. Buat 2 lagi, 6. Buat 2 lagi, 8. Itu lebih tepat dan lebih baik. Dan kita boleh buat 4 1 salam. Boleh, tak ada masalah. Sama ada 4 1 salam dengan 1 tahiyat, 4 1 salam dengan 2 tahiyat. Boleh. 6 1 salam boleh, 6 3 salam boleh, 8 1 salam boleh, 8 dengan 4 salam boleh, dengan 2 salam boleh. Cuma afdal 2 rakaat. Itu lebih afdal. Terima kasih atas pencerahan tersebut untuk manfaat kita bersama. Kembali untuk menaikkan pesanan ringkas, Mariana Muhammad. Soalannya, soalan pertama, terlupa niat ketika wuduk, semasa basuh kaki baru teringat belum niat, adakah perlu berwuduk semula? Dan soalan kedua, adakah niat solat mesti semasa angkat takbir? Silakan Ustaz. Niat ini adalah satu daripada rukun penting dalam wuduk. Bahkan dalam semua mazhab Syafi'i meletakkan niat, pada setengah mazhab niat ni sebagai sesuatu yang menyempurnakan. Tak niat pun sah, tapi kalau niat jadi sempurna. Kita tak. Niat ni sebagai sesuatu yang mensahkan. Kalau tak niat, tak sah. Jadi dalam wuduk, katakan satu orang, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, teringat,
aku ni sebenarnya nak ambil wuduk. Maka kita kata muka yang dibasuh, tangan yang dibasuh, kepala yang disapu, itu semua tidak sah. Tak ada erti, kosong. Dia kena basuh muka semula, kemudianlah basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kena niat. Sama juga dengan solat. Kalau kita takbir, Allahu Akbar, dengan kita bayangkan, setengah orang kata, bila Allahu Akbar, ingatkan Allah Maha Besar. Tanpa kita menghadirkan apa sebenarnya perbuatan yang kita lakukan, maka itu tak sah. Kita mesti ada niat. Allahu Akbar, 3 isi penting. Yang pertama, kita kena hadirkan sahaja aku solat. Yang kedua, kita kena sebut perkataan fardu, hadirkan kefarduannya. Yang ketiga, tetapkan waktunya. Cuma tambahan, kalau kita makmum, hadirkan kemakmuman kita. Maka itu niat. Kalau tak ada niat, ibadat kita tidak sah. Kerana Nabi kita, innamal a'malu bin niat. Bermula sah segala amalan dengan niat. Tanpa niat tak boleh. Adalah beberapa amalan yang mungkin tanpa niat sah. Sebagai contoh, amalan memandi jenazah. Mandi jenazah ni tak niat pun boleh. Jadi sebab itu jenazah boleh dimandikan walaupun orang yang mandikan dia bukan Islam. Katakanlah satu orang mati, laki-laki mati, yang ada perempuan saja, laki-laki tak ada. Kalaupun yang ada laki-laki bukan Islam, kita suruh laki-laki bukan Islam mandi, maka kita kata macam mana? Tak niat, tak apa. Mandi jenazah tak niat pun boleh. Ataupun yang matinya seorang perempuan, yang ada laki-laki, kalau perempuan bukan Islam, suruh perempuan bukan Islam tu niat. Maka kalau tak niat pun sah mandi dia walaupun dia tanpa niat. Ataupun katakan isteri, satu orang laki-laki, isteri dia gila. Isteri gila. Jadi isteri datang haid, uzur. Bila dah kering, maknanya tak ada uzur, habis. Mungkin gila perangai tapi tidak gila dalam perhubungan suami isteri. Jadi mereka nak bersama, maka isteri tu kena mandi. Macam mana nak mandi? Boleh mandi tapi niat. Niat orang gila tak sah. Maka di situ boleh suami niatkan ataupun tak niat pun boleh mandi, kerana dia dimaafkan pada orang gila ataupun pada ahli kitab. Jadi lain perkara, semuanya kena niat. Yang wajib niat, yang sunat niat, mana kena ada niat. Saya moga apa yang dapat dijelaskan oleh yang berbahagia Ustaz untuk panduan kita bersama, insya-Allah. Dan kembali untuk kemusykilan berikutnya, Nur Syafika bertanya mengenai sujud syukur. Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan cara sujud syukur dan bacaan ketika sujud syukur ini. Silakan. Sujud syukur adalah satu daripada yang pernah saya sebut dulu. Kita ada 5 jenis sujud. Yang pertama ialah sujud dalam solat. Yang kedua, sujud ikut imam. Yang ketiga, sujud syukur. Yang keempat, sujud tilawah. Yang kelima, sujud sahwi. Sujud syukur ialah kita sujud apabila kita dapat sesuatu, ataupun tak kita pun, keluarga dapat ke, sahabat kita dapat sesuatu, dapat kerja, dapat lulus, dapat itu dan ini, ataupun kita terselamat daripada sesuatu. Maka kita nak syukur pada Allah. Apa perlu kita buat? Pertama sekali, sujud ni ibadat. Bila kata ibadat, wuduk kena ada. Dan bila wuduk kena ada, segala peraturan lain, sebagai contoh bersih dengan pakaian yang tidak ada najis, itu perlu. Dan kita mestilah mulakan dengan niat, sahaja aku sujud syukur kerana Allah. Dia tak ada solat tapi dia ada sujud syukur, kita niat. Yang pertama niat, yang kedua kita takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga kita sujud, dan syarat sujud tu kita kena ada 7 anggota sujud. Bacaan dia sunat. Maka apa nak baca? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian kita angkat kepala. Rukun seterusnya kita bagi salam kanan. Dan seterusnya lagi ialah tartib pelaksanaan tadi. Maka itu sujud syukur. Bila-bila masa pun, bila kita rasa kita teramat besar harga nikmat Allah bagi, dengan rasa syukur kita, sujudlah kepada Allah. Maka itu satu sujud yang dikehendaki. Terima kasih Ustaz. Dan kepada pendengar kita berikutnya, Encik Abu Bakar Awang, soalannya,
ketika sembahyang berjemaah, bagaimana kita nak rapatkan makmum sebelah kita memandangkan jarak dia sangat jauh. Jadi apakah yang perlu dilakukan? Perlukah kita mencuit makmum tersebut? Silakan Ustaz. Makmum, kita satu masalah juga di Malaysia ni, kadang-kadang perkara ini tak diambil kira, tak dijadikan sebagai fokus kita, iaitu lurus dan rapat. Sebab itu kadang-kadang masih wujud sengketa. Walaupun kita ni jemaah masjid, jemaah surau, tapi masih hati kita tak, orang kata, tak boleh bersama. Ada je nak bergaduh, ada je tak puas hati, ada je kianat dengki. Rupa-rupanya bila tengok solat, maka saf dia bengkang-bengkok. Ini punca dia. Sebab itu Nabi cukup menekankan kepada rapat dan lurus. Kita ni satunya, kerendahan diri itu kena ada. Kalau kita diminta, tuan rapatkan sikit, kita kata, ikut suka akulah. Kadang-kadang kata, biarlah. Jadi ini sifat yang sangat-sangat tidak indah, tak elok. Sifat kita sombong, kita bongkak. Terima kasih. Kita kata, kita rapat. Dia minta rapat sikit, kita rapat. Jangan kita rasa masalah. Cuma satu lagi perkara, kita ni kalau boleh, macam mana apa yang patut, biarlah keadaan bau kita ni jaga. Kadang-kadang bau ni, daripada pagi tak mandi sampai malam, hapak semacam je. Kita nak menghadap Allah, biarlah bersih, sehingga kawan-kawan kita tak terganggu. Ini badan kita dengan bau satu macam, dengan bau mulut mengancam orang lain, mengganggu. Jadi kita bersihkan. Sebab itu kita disuruh bersugi, pakai atar wangi, rapatkan saf, luruskan saf. Jadi kalau dia tak nak, itu dia punya hal. Kita buat apa yang kita punya. Sebenarnya kita boleh tarik dia. Kita boleh tarik dia ke dekat kita, kita boleh tolak dia ke belakang sikit, kita boleh tolak dia ke depan sikit. Cuma dengan cara yang lembut, jangan kasar. Kalau orang Arab dia tarik kasar. Kadang-kadang dia tolak terus, dia tarik sentap. Itu orang Arab kita tak boleh pakailah. Di Malaysia kita ni tak macam tu kasar. Jadi kita isyarat pada dia. Kita boleh bagi isyarat yang memahami, walaupun itu tidak membatalkan. Kita tunjuk supaya dia betul, supaya dia rapat. Tak ada masalah. Yang penting kerendahan diri kita. Kita sanggup terima apa teguran untuk kebaikan. Terima kasih Ustaz. Mungkin sempat lagi raikan satu kemungkinan pada Encik Fitri, mesti Facebook kita. Bagaimana kedudukan solat saya? Katanya semasa bermusafir 10 hari tapi hanya berada di sesebuah negeri 1 hari. Bolehkah solat saya jamaah ataupun qasar sepanjang saya bermusafir? Silakan Ustaz. Kalau kita terus dalam perjalanan, singgah, berhenti sekejap, jalan, berhenti, jalan terus, maka selama mana pun kita boleh musafir. Macam kalau kita tengok mereka yang bekerja sebagai anak-anak kapal yang belayar kadang-kala 3-4 bulan di laut. Kapal mereka tak berlabuh, melainkan bila sampai di satu negara, maka selama mereka berada di atas laut, kapal terus bergerak. Mereka boleh qasar, boleh jamak, qasar, jamak, tak ada masalah. Ataupun macam kita perjalanan darat, kita berhenti satu tempat 1-2 hari, 3 hari, jangan lebih. Kemudian jalan lagi, berhenti sekejap atas tugas, jalan lagi. Maka selama mana kita berperjalanan, asalkan perjalanan kita itu niatnya tidak rosak, niat kita ialah untuk suatu, sama ada wajib sebagai menuntut ilmu, ataupun sunat sebagai menziarahi keluarga ataupun ulama dan sebagainya, ataupun harus sebagai urusan dunia, kita nak pergi urusan meeting sana meeting sini, bukan pada benda maksiat, maka kita boleh qasar, kita boleh jamak, tidak ada masalah. Saya